Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini pula cadangan dan juga pendapat daripada Wakil Perikatan Nasional yang saya rasa hanya mahu mencari populariti. Biasalah pembangkang ini, sudah terbukti Perikatan Nasional, hari ini dia cakap lain, esok dia cakap lain. Hari ini dia sokong, hari esok dia akan bantah. Bukti yang paling mudah ialah dalam RUU URA. Tahun 2020-an dulu, waktu mereka jadi kerajaan, mereka lah yang cadangkan URA itu. Tapi kini, apabila mau dibacakan untuk pembentangan kali kedua, mereka lah pula yang paling membantah. Dia cadang, dia bantah. Itulah yang paling mengejutkan ramai orang. Kali ini pula, seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional menggesa hukuman rotan diperkenalkan semula di sekolah. Inilah yang melucukan di tahap dunia, paling dunia lah. Ramai orang yang bersetuju, ramai juga yang tidak bersetuju. Itulah saya kata tadi, dia cadang supaya hukuman rotan diperkenalkan semula di sekolah. Ramai yang setuju, tapi nanti yang kita takut ialah kalau sudah dilaksana, dia pula yang terpaling hero kembali menentang. Dialah pula terpaling hero menentang dan memburuk-burukkan menteri pula. Hari ini dia sokong, dia cadang. Tapi nanti entahlah apa yang akan jadi. Silap-silap hari bulan, dia juga akan tunggang isu itu setunggang-tunggangnya. Jadi banyaklah natijahnya, banyaklah kebaikan, banyak juga keburukan untuk gesaan hukuman rotan diperkenalkan semula ke sekolah ini. Sebenarnya hukuman rotan pada abad ini, pada zaman ini masih boleh dianggap ada keperluan. Tetapi pada zaman abad inilah dengan kanak-kanak, anak-anak yang berbeza zaman dengan Anda semua, hukuman rotan masih boleh diterima atau boleh dicadangkan, tetapi perlu difikirkan sedalam-dalamnya. Kita takut nanti ada yang tunggang pula. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang hukuman rotan dikembalikan semula ke sekolah yang dicadangkan oleh wakil calon daripada YB Perikatan Nasional ini. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dahulu ini Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi dengan baik, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Dan penyakit tak sembuh-sembuh daripada dalam badan kita, dan kita selalu kena penyakit. Tapi dengan terapi imun yang mendidik, mengajar, dan menyeimbangkan imun badan kita ini, menjadi seperti seorang guru yang mengajar imun badan kita jadi bijaksana, imun badan kita akan jadi kuat, bijaksana, dan seimbang. Lalu, imun badan itulah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, apa jadi? Kita sembuh. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Mungkin ini ialah jawaban kepada doa Anda selama ini. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid mencadangkan agar hukuman rotan dikembalikan semula ke sekolah. Beliau mencadangkan supaya hukuman rotan kepada pelajar-pelajar yang tak berdisiplin akan diperkenalkan semula. Masa kita sekolah dulu, rotan diadakan di sekolah, tapi hari ini nampaknya pihak kementerian lebih mengutamakan ibu bapa, katanya lagi. Ini yang aku kata tadi. Sekarang dia kata mengutamakan ibu bapa. Sekarang nanti pula bila rotan dibuat, dia akan tolong juga. Dia jadi terhero lah pula. Nah itulah silap-silap hari bulan, itulah yang akan berlaku. Menurut Rasul lagi, hanya apabila ibu bapa membuat aduan barulah kementerian akan bertindak. Dia berkata demikian ketika membahaskan cadangan berkaitan isu buli oleh jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, wanita, kanak-kanak, dan pembangunan. Perbincangan mengenai buli semakin hangat berikutan kematian tragis Zara Khairina. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel.
Diasak bertubi-tubi, akhirnya Anwar Ibrahim buka cerita. Ini berkaitan dengan anugerah kontrak runding terus. Anwar Ibrahim tak habis-habis diserang oleh pembangkang. Mereka cuba nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dengan pelbagai cara. Tidak dapat dinafikan Anwar Ibrahim bukan sosok Perdana Menteri yang sempurna 100%. Tetapi sehingga kini masih sukar untuk kita mencari pengganti Anwar Ibrahim yang benar-benar layak. Kata Anwar Ibrahim, tiada lagi anugerah kontrak runding terus. Beliau menolak amalan cetus ketirisan dan korinisme. Saudara-saudara sekalian, banyak kelemahan di dalam negara ini disebabkan oleh kontrak runding terus yang boleh menyebabkan ketirisan dan juga mengundang kepada pesalahguna kuasa. Apabila berlaku ketirisan, uang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan hanya hilang begitu sahaja. Satu lagi benda yang paling dibenci oleh kita semua ialah kronisme, yang mana mengayakan diri sendiri, keluarga, dan juga rakan sahabat. Inilah yang harus kita hapuskan. Sebagai pemimpin, Anwar Ibrahim berusaha untuk menghapuskan perkara tersebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan budaya penganugerahan kontrak secara runding terus boleh diatasi dan tidak boleh diteruskan. Selain tiada tolak ansur dalam amalan yang hanya membuka ruang ketirisan, kronisme, dan salah guna kuasa. Justru Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkata, seluruh jentera dan sendi kekuatan kerajaan mesti patuh dan tunduk pada hukum dan undang-undang, bukan sebaliknya, kata beliau. Sebelum kita teruskan ulasan yang panas ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila daya imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat dan bijaksana, kita tidak sembuh daripada sebarang penyakit, bahkan imun badan yang bodoh menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar imun badan kita jadi kuat dan bijaksana dan seimbang, supaya imun badan kita menjadi doktor di dalam tubuh badan kita, lalu menghapuskan akar penyakit yang bersarang di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini ialah penemuan paling bersejarah dalam abad ini, dunia kedokteran, halal dan diperakui dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini ialah jawaban kepada doa Anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan berkata, seluruh jentera dan sendi kekuasaan kerajaan mesti patuh dan tunduk pada hukum dan undang-undang, bukan sebaliknya. Beliau berkata demikian ketika membentangkan bacaan kali kedua RUU Perolehan Kerajaan 2025 di Dewan Rakyat hari ini. Bagi menjawab cabaran ini, Perdana Menteri berkata kerajaan sudah pun menggerakkan beberapa kerangka penting, antaranya kerangka ekonomi madani serta rancangan Malaysia ke-13 yang digarap, bukan sahaja dalam memperkukuh ekonomi tetapi bagi meleraikan segala kebejatan kerosakan yang membelit negara sejak sekian lama. Usaha memecahkan hegemoni, pengaruh atau dominasi dan monopoli kartel daripada telur, ayam, saru-saruran hingga lampu batu-batan sedang digerak dan dilaksanakan meskipun jalannya penuh onak dan duri, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.